Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelas Mekan Islam kita akan sambung dalam bidang Al-Quran, iaitu sempurnakan tajwidmu. Hari ini kita akan mengulang kaji 3 pelajaran tajwid yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu hukum mad silah qasirah, hukum mad badal dan juga hukum mad iwad. Jadi Ustaz harap murid-murid semua masih ingat lagi ketiga-tiga jenis hukum ini, iaitu apa itu mad silah qasirah, apa itu mad badal dan apa pula yang dikatakan sebagai mad iwad. Hari ini kita akan mengulang kaji ketiga-tiga hukum ini. Baik, yang pertama kita akan tengok, semua boleh bersedia dengan buku teks muka surat 28. Baik, yang pertama kita tengok hukum mad silah qasirah. Hukum mad silah qasirah ini. Mad silah qasirah. Baik, mad silah qasirah ialah ini. Hak dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris sebelumnya juga huruf yang berbaris. Contohnya kita tengok, dia mesti huruf H ya. Huruf H, mesti huruf H. Kita tengok ini. Di contoh yang ini kita namakan sebagai mad silah. Kamu tengok pada huruf H, H yang berbaris dhammah ini, okey, yang berwarna merah ini, itu contohnya. Yang kedua, ini contohnya lagi. Tengok pada kalimah yang mana hurufnya berwarna pink itu. Okey, itu contohnya. Ini juga. Semuanya adalah huruf H. Semuanya adalah huruf H. Baik. Dia berlaku apabila hak dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris sebelumnya juga huruf yang berbaris. Okey, senang cerita, senang cara kamu nak faham bila kamu buka dalam Al-Quran, bila kamu baca Al-Quran, kamu jumpa huruf H yang berbaris dhammah atau kasrah. Ini contoh yang berbaris dhammah, ini contoh yang berbaris kasrah. Okay? Selepasnya, kamu akan jumpa waw kecil atau ya kecil. Kalau baris dhammah, kalau ha yang berbaris dhammah, kamu akan jumpa huruf waw kecil di situ. Kemudian, kalau ha berbaris kasrah, kamu akan jumpa dia bertemu dengan huruf ya. Ini huruf ya ya. Kepala huruf ya. Badannya dibuang, diambil kepala sahaja. Maka itu kita namakan hukumnya mad silah qasirah. Baik, cara bacaannya macam mana? Kita baca dengan panjang sekadar 2 harakat. Tengok macam mana Ustaz baca satu contoh. Satu contoh di sini. Okey. Ini kan? Ini. Yang ini. Okey. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Sekali lagi. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Okey, itu contoh bagi ha yang berbaris dhammah dan selepasnya ada huruf waw kecil. Kita tengok pula contoh ha yang berbaris kasrah. Ha ni adalah hak dhamir ya. Ha yang berbaris kasrah. Lepas tu selepasnya tu dia ada huruf kepala huruf ya. Ini. Ini. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Bihi. 2 harakat saja, 2 kiraan jari. Bihi. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ.
dua harakat. Baik, itulah yang kita namakan sebagai mad silah qasirah. Jadi boleh faham, boleh ingat semula? Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi lepas ni kalau kamu buka Al-Quran, kau baca Al-Quran, kamu jumpa yang sebegini dan juga yang sebegini, maka kamu sudah tahu hukumnya bernama mad silah qasirah. Cara bacaannya dibaca panjang dua harakat. Baik, kita tengok pula yang seterusnya muka surat 29, iaitu bacaan mad badal. Mad badal ini ialah dua huruf hamzah. Dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Dan hamzah kedua ditukar kepada huruf mad. Dan cara bacaannya dibaca dengan qadar dua harakat. Okey. Dua huruf hamzah bertemu dalam dihimpunkan dalam satu kalimah. Contohnya di sini, contoh ayatnya di sini kan. Amanna billah. Contohnya ni sini. Amanna billah. Okey. Mana huruf hamzah lagi satu? Itu dah satu huruf hamzah. Mana lagi satu? Okey. Kita akan tengok sekejap lagi. Kata dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Ini contoh yang kedua. Man utiya. Satu huruf hamzah. Mana huruf hamzah yang kedua? Okey, kita akan tengok di bawah ini contoh yang dia bagi. Baik. Ustaz ambil ni. Adama. Adama ini asalnya adalah A'dama. Asalnya kalimah itu A'dama. Tengok. Ada berapa huruf hamzah? Ada dua yang dihimpunkan dalam satu kalimah. Okey. Jadi A'dama ditukarkan menjadi ini. Tengok. Hamzah yang kedua kan, ni hamzah yang pertama. Kan itu hamzah yang ini hamzah yang pertama, ini hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua ditukarkan menjadi huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Okey. Hamzah yang kedua ditukarkan menjadi huruf mad. Okey, kamu boleh tengok sini. Ni A'dama itu okey, ditukarkan menjadi ni situ. Okey. A'dama itu hamzah yang kedua itu ditukarkan menjadi huruf mad. Huruf mad apa? Huruf alif. Okey, yang ni pula u'tiya. Asalnya u'tiya. Kamu boleh jumpa di sini. Utul kita ni. Man utiya ni. Utiya itu asalnya adalah u'tiya. Tetapi ditukarkan hamzah yang kedua yang berbaris sukun itu ditukarkan kepada huruf mad, iaitu waw. Sama juga dengan i'mana. Mana kita jumpa? Okey. Ini li'ila kan? Sama juga dengan ini. Ini, okey. I'mana ini. Okey. I'mana ditukarkan. Hamzah yang kedua ditukarkan menjadi huruf mad. Ya. Jadi kalau kamu jumpa begini dalam Al-Quran, kamu jumpa yang begini. Okey. Ataupun kamu jumpa yang begini dalam contoh ni, yang berwarna ni, tengok pada huruf yang berwarna, maka nama hukumnya ialah mad badal. Sebab apa? Sebab dia adalah huruf hamzah, dua huruf hamzah yang berhimpun dalam satu kalimah. Kemudian
Hamzah yang kedua itu kita tak nampak dah. Sebab hamzah yang kedua itu telah ditukarkan menjadi huruf mat. Sama ada huruf mat itu alif, waw atau ya. Maka cara bacaannya adalah dibaca dengan qadar 2 harakat. Contoh Ustaz baca ya. Kamu dengar. Amanna billah. Amanna billah. Itu satu. Yang kedua, kalau ini contoh yang ini. Contoh yang kedua. Ini tengok sini. Man utiya utiya. Okey. Dibaca dengan qadar 2 harakat. Bila kamu jumpa dalam Al-Quran, nama hukumnya adalah mat badal. Baik, kita tengok pula hukum yang ketiga, iaitu mat iwad. Okey, ini mat iwad. Mat iwad ini ialah apabila kita memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Okey, bila kita buka Al-Quran, kita jumpa pada akhir kalimah adalah huruf yang berbaris tanwin fathah, fathatain lah. Iaitu kita menggantikan bunyi tanwin dengan bunyi satu baris dan dibaca pada kadar dua harakat. Okey, macam mana dia terjadi kita tengok. Tengok. Kamu jumpa dalam Al-Quran, tengok pada huruf yang berbaris yang di hujung ni. Ini. Okey. Lepas tu bila kita jumpa begitu, huruf itu berbaris fathah, berbaris fathatain kan? Baris fathatain, berbaris 2 di atas. Maka dan selepasnya ada huruf alif. Maka cara bacaannya kita tidak akan baca mubinan, tidak. Kita akan tukarkan fathatain ini menjadi fathah sahaja. Ini. Kita tukarkan. Yang tadi mubinan, kita tukarkan mubina, mustaqima, aziza. Daripada mustaqiman, kita tukar mustaqima. Azizan jadi aziza. Hakiman, hakima. Dan dipanjangkan sekadar dua harakat. Okey, contoh saya baca ya. Okey, ini kan. Fatham mubina, 2 harakat. Siratan mustaqima, 2 harakat. Nasran aziza, 2 harakat. Aliman hakima, 2 harakat. Maka lepas ni bila kamu buka Al-Quran, kamu jumpa selalunya di hujung ayat ataupun bila kamu baca, kamu nak memberhentikan bacaan dan pada hujung kalimah tersebut ada huruf seperti dalam gambar ni. Contoh ini nun berbaris fathah, fathatain, ada alif di belakangnya. Mesti baris fathatain dan selepas huruf itu ada alif di belakangnya. Maka hukum itu kita namakan sebagai mat iwad. Cara bacaannya dipanjangkan kadar 2 harakat. Baik. Cukup 3 hukum mat yang kita ulang kaji. Kamu ulang dengar video ini sampai kamu faham. Cuba ikut membaca contoh-contoh kalimah yang Ustaz baca tadi itu. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.